Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung pengajian kita. Saya minta maaf sangat minggu lepas saya tak dapat datang. Anak bongsu saya kena demam panas 5 hari. Jadi orang kata bila malam ni tak dapat tidur, tak bangun pagi tak tidur kan. Jadi saya tak dapat nak hadir. Dan sebelum saya lupa juga untuk sedikit makluman, kelas kita ni minggu depan pun saya minta tangguh dulu, minggu depan, sebab pihak JAIB, Jabatan Agama Islam, minta saya bagi kursus di Sungai Petani. Jadi kursus dia Jumaat, Sabtu, Ahad, tapi slot saya kena slot lepas subuh hari Ahad. Jadi Sabtu malam tu saya terpaksa kena ada dekat sana lah. Tapi minggu depan je lah. Minggu lepas tu insyaAllah kita jalan macam biasa. Kelas akidah kita yang Jumaat tu pun kelas tafsir kita hari Jumaat tu pun insya-Allah jalan macam biasa. Okey, cuma kelas ni je minggu depan saya minta tangguh dulu. Baik, pada 2 minggu lepas minggu lepas kita tak ada, kita dah bincangkan berkenaan talbisul iblis terhadap golongan ahli kalam. Talbisul iblis terhadap golongan ahli kalam, yang mana golongan ahli kalam yang dimaksudkan ni adalah mereka yang membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara ghaib. Mereka nak banyak membincangkan berkenaan perkara-perkara ghaib, yang mana kita ni sama-sama tak tahu perkara ni. Mereka sampai sekarang pun ada juga golongan yang masih terpengaruh dengan perkara macam ni. Dia banyak yang kita sebut sebagai istilah, mereka banyak nak buat apa yang dipanggil sebagai eksperimen minda. Eksperimen minda ni bukan maksudnya eksperimen dekat makmal begitu tak. Dia duduk, dia fikir seorang-seorang, kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana. Okey, jadi ada perkara yang boleh kita buat macam tu. Malahan nak kata menggalakkan budaya berfikir pun boleh juga. Tetapi masalahnya bila benda-benda macam ni, bila teknik-teknik pemikiran macam ni masuk ke dalam agama Islam ni, dan dia mula nak membincangkan benda-benda yang di luar kemampuan pemikiran kita. Itu kata kunci dia, di luar kemampuan pemikiran kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak menceritakan kepada kita secara jelas, tidak menceritakan secara apa dalam bentuk yang kita boleh faham. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak cerita dalam bentuk kita boleh faham, kita pun tak mampu nak faham. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam hadisul halaqah, hadis ni masyhur, banyak kali kita pernah sebut dalam kelas-kelas kita, iaitu kata Nabi SAW, perumpamaan perbezaan saiz di antara 7 langit dan 7 bumi dengan kursi Allah Subhanahu Wa Taala adalah umpama sebentuk cincin dicampak ke tempat yang luas, dicampak ke padang yang luas. Cincin itulah 7 langit dan 7 bumi, dan padang yang luas itu adalah kursinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, dan ada pun kursi Allah Subhanahu Wa Taala perbandingannya dengan arash. Arash ni singgah sana. Arash ni singgah sana. Singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala adalah umpama sebentuk cincin dicampak ke padang yang luas. Cincin itulah kursi Allah, dan padang yang luas itu adalah arash Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi daripada arash tu, istiwa, meninggi di atas arash. Jadi kalau Nabi SAW berikan skala sedemikian, boleh kita bayang tak perbezaan kita ni, perbezaan fizikal kita ni dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil, tuan-tuan. Tak kira lah nak buat eksperimen minda sedalam mana pun, kita tak dapat nak, kita boleh terima, tapi kita tak dapat nak memahami hakikat sebenar perkara ni. Nampak tak? Begitu juga kalau kita tengok tak payah dalam bab Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bab yang lebih rendah daripada tu, bab Allah ni lebihlah, Allah Maha Ghaib, memang tak pernah nampak tu, dan dia pun tak pernah menceritakan secara lanjutan, ataupun kita ni pun tidak boleh nak memahami hakikat sebenar zat Allah tu. Suatu Nabi SAW larang untuk kita fikir berkenaan zat Allah tu. Fatah luka,
Kalau kamu fikir jorok naik gila kamu, rosak akal kamu kata. Kalau kita tengok bab yang lebih rendah sikit daripada tu, iaitu bab syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tak boleh nak bayang dah dalamnya macam mana. Kan jangankan neraka Allah Subhanahu Wa Taala baru ni. Okey, dekat apa ni, dekat Morocco, Allahyarham adik Ryan tu kan, yang jatuh dalam perigi tu. Saya ingat dengar cerita orang kata jatuh dalam perigi, banyak dah kes jatuh dalam perigi kan. Kemudian apa ni, bila jatuh dalam perigi tu kita tanya berapa dalam. Orang kata lebih kurang 60-70 kaki. Saya tak dapat bayang tuan-tuan, 60-70 kaki dalam mana. Sebab kita selalu guna meter, kita tak guna kaki. Betul tak? Itu benda dunia, itu benda bab perigi, itu benda yang memang kita boleh tengok, kita boleh saksikan. Nak kena orang tunjuk gambar rajah dan sebagainya, tengok baru bolehlah nak bayang kan. Oh, dalam macam tu. Itu dalam bab keduniaan. Kalau kita tengok bab neraka Allah Subhanahu Wa Taala, apa hadis riwayat Imam Muslim, yang sahabat radhiyallahu anhum duduk bersama Nabi SAW, dengar bunyi dentuman kuat. Tak pernah dengar bunyi macam tu. Dengar bunyi dentuman kuat. Kemudian Nabi SAW tanya kepada sahabat, kamu tahu tak bunyi apa tu? Apa kata sahabat radhiyallahu anhum? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, itu bunyi seketul batu yang dicampakkan ke dalam neraka 70 tahun lepas. Hari ni baru sampai kat dasar neraka. 70 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak satu benda yang kedalaman dia kita campak batu 70 tahun baru sampai? Kita tak boleh bayang tuan-tuan. Manusia yang saya sebut sebelum ni, manusia terjun daripada luar atmosfera bumi, terjun masuk dalam atmosfera bumi sampai kat bumi guna payung terjun. Ada dekat YouTube. Yang tu pun 8 minit je dia ambil masa dia. Mana ada 70 tahun? Kata ustaz, dia dah terjun dah bila? 50 tahun lepas hari ni pun sampai. Mana ada, tak ada. Dia terjun 8 minit saja sampai. Jadi kata Syekh Utsaimin, dalam bab syurga neraka pun Allah Subhanahu Wa Taala cerita secara terperinci, tapi masih akal kita tak dapat nak bayangkan, akal kita tak dapat nak memahami secara benar hakikat tu. Maka ini kan pula berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah mustahil kita nak faham. Jadi golongan ilmu kalam ni, apa yang mereka buat? Mereka banyak berbantah-bantah, mereka banyak menyoalkan perkara-perkara berkenaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sampai sekarang pun dalam Facebook ke dalam Instagram ke, tak habis lagi duk balah Tuhan ni duduk kat tempat ke, luar tempat ke, dalam tempat ke, atas tempat, kiri tempat. Tak habis-habis lagi. Sedangkan benda tu kita sendiri sama-sama tak tahu. Bukannya ada keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut sedemikian, sebut kita tak tahu. Wallahu alam. Saya paling suka sekali lagi perkataan Syekh Utsaimin dalam ni. Dia kata, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kewujudan itu bertempat, dia kata, sekalipun kalau macam itulah, dia kata, maka itu menunjukkan tempat itu memerlukan Allah, bukan Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan tempat. Apa yang nak jadi masalah sangatnya? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dirinya meninggi di atas arash. Itu menunjukkan arash tu yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah yang perlu kepada arash tu. Allah ciptakan kita manusia. Adakah Allah perlukan kita? Tak. Kekuasaan Allah tidak perlukan kita, tetapi kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang susah sangat nak terimanya? Okey, jadi golongan ilmu kalam ni, sebab tu kata Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kamu dengar Ibnu Jauzi garap kat sini, kalau kamu dengar ada orang mula nak bincang benda-benda macam ni, antaranya contoh dia kata nama tu bukannya sesuatu nama, tapi dia bukan juga nama yang tanpa nama. Kata Syafi'i lagi jauh-jauh, dia dah mula nak merepek-repek tu kata kan. Jadi ni benda-benda yang talbisul iblis dalam bab ahli kalam, sehingga kan mereka tak habis-habis berbantah-bantah dalam perkara ni. Okey. Jadi hari ni kita tengok yang berlawanan pula dengan ahli kalam tu, talbisul iblis terhadap golongan mujassimah. Mujassimah kalau dekat Perlis ni pun banyak dituduh sebagai mujassimah juga. Mujassimah ni apa tuan-tuan? Mujassimah ni dia kata, dalam bahasa mudahnya macam ni, dia kata dakwaan dia berlawanan pula dengan golongan ilmu kalam. Ilmu kalam ni dia terlalu nak mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak meletakkan kelainan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lain daripada makhluk, sehingga dia melampau-lampau dalam perkara ni. Okey, apa kata As-Subki, ada saya sebut 2 minggu lepas, mereka cuba meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala ni di antara ketiadaan dan juga ada.
Sebab kalau nak kata Allah itu ada, sama macam makhluk ada. Allah ni tak boleh sama dengan makhluk. Kalau nak kata Allah tak ada, syirik terus tuan-tuan. Memang etis terus Jadi apa yang mereka cuba buat? Mereka kata Allah ni dia di antara tiada dengan ada. Hak ni memang tak boleh faham tuan-tuan, memang tak boleh faham. Yang ni tak payah, tuan-tuan tak payah nak, orang kata apa, cuba upgradekan RAM otak kita untuk faham. Memang tak boleh nak faham benda ni. Allah di antara tiada dan ada. Benda tu memang tak boleh nak faham. Memang tak wujud benda macam tu, kata. Jadi itu golongan ahli kalam. Golongan hak yang ekstrim belah ke satu lagi pula adalah golongan mujassimah. Mereka punya dakwaan macam ni. Mereka punya claim, dakwaan mereka macam ni. Mereka kata Al-Quran ni diturunkan pada manusia. Betul? Kan? Al-Quran diturunkan pada manusia. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala dia menujukan perkataan dia ni ataupun dia menujukan kalamnya kepada manusia, maka dia akan bercakap dalam bahasa hak yang memang manusia boleh faham. Okey, setakat tu masuk akal lagi tak? Masuk akal lagi kan? Dia akan bercakap dengan bahasa yang manusia boleh faham. Masuk akal lagi. Kemudian dia kata apa? Jadi dia kata bila Allah sebut tangan tu, tangan lah. Oh, ini berat Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia ada tangan, tangan hak ni ni, hak ni dia. Tangan hak 5 jari ni, ada kuku ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dia punya apa? Dia punya qadam, dia punya tumit dia. Tumit apa? Ni hak tumit macam kita ni. Itu golongan mujassimah. Sebab tu digelar sebagai mujassimah, maksudnya mereka meletakkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam bahasa lagi mudah Ibnu Jauzi letak kat sini, mujassimah ni golongan yang mengatakan bahawa Allah memiliki jasad sama macam manusia. Yang ni pun syirik Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa kita kata tak boleh macam tu? Sebab jelas Quran sebut laisa kamithlihi syai'. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh sama dari sudut kewujudan saja, tapi dari sudut sifat zat hakikatnya tidak ada yang sama. Okey, jadi kata Ibnu Jauzi, dia kata itulah dia ajaran Hisham bin Al-Hakam, Ali bin Mansur, Muhammad bin Khalil dan Yunus bin Abdul Rahman. Tetapi kemudian mereka berselisih pandangan. Ada yang kata Allah ni dia ada jasad sama macam jasad orang lain, sama macam makhluk. Na'udzubillah min zalik. Ada pula yang kata Allah ini berjasad namun tidak seperti jasad yang lain. Okey, sebab tu kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita tak guna perkataan jasad. Kita guna sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Allah ni kita gelar zat, kita tak gelar zat, kita tak gelar jasad. Jasad ni macam kita ni tuan-tuan, ada berat, ada bahan dalam badan kita ni, ada tanah, ada karbon, ada air dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak sedemikian. Okey, dia tidak sedemikian. Mereka pun kembali berbeza pandangan. Yang dalam bab ni pun saya ingat saya tak mau pergi mendalam sangat. Lepas ni kita masuk jalan selamat saja sebab buat pening kepala kan. Ada juga kalangan mereka yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam Allah itu adalah cahaya. Ada juga kata Allah tu cahaya saja kata. Hak ni pun tak betul juga, walaupun salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah nur. Sifat Allah itu disebabkan hadis Nabi SAW menyebut wajah Allah ni bercahaya. Dia tak kata Allah Subhanahu Wa Taala zat Allah itu bercahaya, dia tak kata macam tu. Okey, wajah Allah Subhanahu Wa Taala itu bercahaya. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW sebut sesungguhnya Allah ni dia tutup dia punya cahaya wajahnya dengan hijab yang juga cahaya. Itu yang dalam Quran nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Hijab dia bercahaya, wajah dia pun bercahaya. Macam mana wajah dia tak usah tanyalah, kita tak tahulah tu ada dua hidung, wallahu alam. Yang pasti dalam Quran dalam surah Hud Allah sebut dia ada mata. Sama juga, mata dia macam mata kita ke tak? Wallahu alam, waktu tak usah tanya. Nak tahu amal soleh masuk syurga dapat tengok, baru tahu jawapan dia. Okey, kat sini kat dunia tak usah nak tanya. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu, tak ada siapa tahu. Orang siapa-siapa pun tak tahu jawapan dia. Okey. Tapi yang pastinya Nabi SAW sebut wajah Allah ni bercahaya dan dia melindungi wajah dia. Dia melindungi wajahnya dengan, bukan wajah kita ni. Ulama salaf kalau ngajar bab ni dia tak angkat tangan dia sebab dia takut nanti orang kata sama pula dengan makhluk. Tak sama, kata. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi wajahnya yang mana hijabnya juga cahaya. Yang mana kata Nabi SAW, kalau dia singkap hijab dia tu sekarang, kalau dia buka hijab cahaya dia tu sekarang,
maka cahaya daripada wajahnya akan membakar semua yang pandangannya melihat. Masya Allah. Maksudnya apa? Bila kita kata semua pandangan yang Allah melihat dengan pandangannya, semua benda akan terbakar, maknanya apa? Maknanya semua benda, sebab Allah melihat semua benda. Allah Maha melihat segala perkara dalam setiap masa yang sama, tanpa ada batasan masa, ruang ataupun jarak. Tak ada kata. Okey, jadi dari sudut tu ada dalil. Tapi nak kata Allah tu sendiri cahaya, hak tu syirik, tak boleh tuan-tuan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut sedemikian, cuma saja dia kata wajahnya bercahaya. Itu ada hadis. Okey. Dan ada juga sebahagian golongan mujassimah dengan jelas menyebutkan Allah itu wujud dalam bentuk batang emas putih. Nauzubillah min zalik. Batang emas putih hak memang sah-sah makhluk tu. Dia kata gitulah dia rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kata Hisham bin Al-Hakam, dia kata sesungguhnya tinggi Allah ni 7 jengkal, iaitu ukuran dia sesuai dengan jengkal Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, jengkal ni apa? Jengkal ni ukuran kita makhluk macam tu kan, itu sejengkal kan. Jadi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tinggi dia 7 jengkal, tapi 7 jengkal Allah, bukan 7 jengkal. Mana kita nak tahu benda ni tuan-tuan? Mana kita nak tahu benda macam ni? Masya Allah. Baik, kemudian Zurarah bin Ayyan berkata, siapa Zurarah bin Ayyan? Yang ni saya lompat saja, saya tak masuk satu-satu lah, sebab kita nak menerangkan bab sifat ni satu hal juga. Zurarah bin Ayyan, dia ni siapa? Dia ni salah satu dia ni salah satu daripada min rijali Abi Abdillah. Okey, ataupun kalau kita tengok dalam dalam buku-buku hadis Syiah, dia punya periwayat utama ni ada Ja'far As-Sadiq ataupun ayah dia. Waktu saya tak mau pergi dalam sangat. Cuma saja nak cerita Zurarah bin Ayyan ni dikatakan salah satu anak murid utama Ja'far As-Sadiq, walaupun kita tahu benda tu pun satu bentuk pembohongan juga. Okey, sebab Zurarah ni penipu besar. Ada riwayat waktu hidup je Ja'far As-Sadiq ni zaman Abu Hanifah, dia bila dia nampak Zurarah ni, dia balut muka dia tak mau tengok Zurarah ni. Sebab orang tanya kenapa, dia kata ni pembohong besar, dia kata. Dia tengok ni dia suka hati buat hadis nasab pada Ja'far As-Sadiq, buat hadis reka hadis nasab pada Ja'far As-Sadiq. Inilah mangkuk dia, Zurarah bin Ayyan. Dia berkata, sang pencipta bukanlah zat yang maha kuasa, Masya Allah, maha hidup dan maha mengetahui sejak azali, akan tetapi dia menciptakan sifat tersebut untuk dirinya. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya ini pun sebahagian daripada Mu'tazilah, dan ada juga sebahagian daripada Asy'ariyah pun yang membincangkan perkara ni, iaitu mereka kata sifat hidup, sifat kuasa tu adakah sifat zat Allah? Kalau mereka kata perkara tu zat Allah, maka kita syirik. Sebab apa? Sebab manusia pun sifat dia sifat pada zat. Jadi mereka kata sifat kuasa, hidup, ilmu itu semua bukan sifat zat, tetapi sifat yang berdiri dengan zat. Sebab kalau cakap sifat zat, nanti syirik pula. Ni benda-benda ni tuan-tuan, kita tak payah fikir sampai ke sejauh tu. Itu kita kata sebahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala memang dah sedemikian. Dia mensifatkan diri dia dengan maha kuasa, dia mensifatkan dirinya dengan kehidupan sejak daripada tidak ada permulaannya. Habis cerita macam tu saja. Okey, tak perlu kita pergi lebih mendalam sangat. Ala kulli hal, dia nak menceritakan dalam bab ni bahawasanya golongan mujassimah mengatakan Allah itu berjasad. Okey, jadi untuk nak orang kata apa, saya ingat sekarang banyak juga kata kalau akidah dekat Perlis ni kata akidah mujassimah. Tak, dia bukan akidah mujassimah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kalau mujassimah, jelas dia kata Allah ini berjasad, ataupun dia buat perumpamaan seperti contohnya Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa ataupun duduk di atas arasnya macam saya duduk kat kursi ni. Yang tu je lah mujassimah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita tengok tuan imam kita turun daripada mimbar, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit pertama macam tuan imam kita turun daripada mimbar, turun tangga gerbang macam tu. Macam tu lah Allah turun. Kalau ada orang sebut macam tu, itu baru mujassimah. Okey, tetapi kita sebagai penutupnya, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dia sendiri mensifatkan sedemikian bagi diri dia. Kita pun iakan sahaja, kita terima sahaja, tanpa kita mendetailkan, tanpa kita memperincikan macam mana dia berbuat sedemikian. Ustaz, macam mana Allah? Benda ni bukan susah sangat pada saya. Sebab apa? Yang pertama, ada dua sebab. Yang pertama, kalau kita tengok dalam bab-bab sifat ataupun perbuatan Allah yang memang orang semua tak pernah petikai. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Sebagai contoh macam tu kan.
Ada tak orang siapa-siapa dalam dunia ni tanya macam mana Allah melihat? Kita tak tanya, tuan-tuan. Kita tak tanya. Okey, macam tadi pun saya cakap orang duk bincang Allah ni bertempat tak bertempat. Masalahnya dalam melihat, orang tak bincang membab tu, semua orang boleh terima. Semua orang boleh berterima Allah melihat dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dia. Tak payah bincang lah dia lihat dengan cahaya ke macam mana, tak payah bincang benda tu. Okey, dia maha melihat segala sesuatu, dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mencukupi dah bagi kita. Dia mengetahui segala masa depan manusia, dia mengetahui segala masa silam makhluk dia mengetahui segala perkara, cukup. Macam mana dia tahu, Ustaz? Macam mana dia melihat? Tak ada orang pertikai perkara tu. Jadi kalau kita boleh terima Allah melihat bukan dengan cara melihatnya makhluk, kenapa semua perkara lain kita tak boleh terima sama je macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit pertama tak sama dengan cara turunnya makhluk. Macam mana? Tak usah tanya. Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arasnya tak sama dengan makhluk. Macam mana dia istiwa, macam mana dia meninggi, wallahu alam, yang tu tak payah kita persoalkan. Sama macam kita tak pernah tanya macam mana dia melihat, senang saja. Sebab tu saya setuju Ibn Taymiyah sebut kat sini, dia kata bab sifat ni bagi 15 minit habis. Ni kelas kita 20 minit boleh habis dah. Dia kata bab sifat ni bagi 15 minit faham lah. Dia kata nak tahu pasal sifat apa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan tangan dia. Allah isbatkan tangan bagi diri dia. Allah isbatkan tangan bagi diri dia. Macam mana tangan Allah? Wallahu a'lam. Waktu tak usah tanya. Disebabkan cara melihat Allah pun kita tak tanya macam mana. Sama juga tangan ni kita tak tanya macam mana. Nak sifat benda lagi. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat tumit bagi diri dia. Tumit Allah macam mana? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dia ada tumit. Cuma saja tumitnya tak sama dengan kita. Habis cerita. Macam mana bentuk tumit dia? Tu tak tahu. Itu di luar pengetahuan dan di luar kemampuan akal kita untuk fikir. Habis cerita. Jadi kata Ibn Taymiyah, dia kata ambillah sifat Allah mana pun masuk dalam sifir ni, habis cerita, mudah nak faham. Dia kata 15 minit boleh tutup kelas. Sebab tu saya tak berapa saya tidak berapa cenderung kepada kalau orang yang dakwa dirinya daripada golongan Ahlussunnah, mata pelajaran yang banyak dia nak bincangkan berkenaan bab sifat. Secara peribadi saya tak berapa setuju. Terang-terang ni cakap, kalau dekat Saudi banyak macam tu. Saya ingat sahabat-sahabat saya belajar kat Saudi pun nak belajar bab sifat, dia 2 semester. Macam over kan. Tak perlu. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak sama macam makhluk dah, habis cerita. Apa benda nak bincang? Tak payah bincang. Benda yang kita sama-sama tak tahu. Tapi mungkinlah dia punya niat tu nak mengasingkan diri daripada golongan filosof dan sebagainya. Wallahu alam. Itu saya tak tahulah. Cuma saja pada pandangan saya, macam Ibn Taymiyah tadi sebut macam tu, habis ceritalah. Kita tutup buku habis cerita. Kata sifat Allah tak sama dengan makhluk, sebagaimana kita tak pernah tanya macam mana Allah melihat. Samalah, tak perlulah tanya Allah dia bertempat ke tak bertempat ke, dia ada tumit tak ada, tak payah. Kita isbatkan sahaja tanpa menyoal bentuk cara dia. Satu. Yang kedua, kata Ibn Jauzi, ini adalah sikit dari sudut filosofnya adalah 2 minggu lepas pun ada juga kita bincang. Kata Ibn Jauzi, benda yang bagaimana ni kita boleh tanya bagaimana kalau dia ada perbandingan, baru kita boleh tanya macam mana. Okey? Kalau dia ada perbandingan baru kita boleh tanya, kan? Saya ada satu jubah macam Tuan Imam, bukan jubah satu lagi. Minggu depan kita pakai. Hak warna hitam belang. Barangkali satu hari saya pakai jubah tu, Tuan Imam pakai jubah tu. Tuan-tuan hak tak apa kata tadi kelas Ustaz Azri ada tak? Ada tadi kata. Dia pakai baju apa? Dia pakai jubah macam baju Tuan Imam kita pakai tu. Jubah hak belang warna hitam, ada belang sikit tu. Ada perbandingan. Jubah saya macam jubah Tuan Imam. Ada perbandingan. Jadi kata Ibn Jauzi, kalau ada perbandingan baru kita boleh tanya macam mana. Betul tak? Orang tanya ni Ahad ni mana makan sedap sikit, nak bawa anak isteri tak kerja apa. Ustaz pergi kat scan, dia punya roti canai dia macam roti canai kat sini Ustaz, tapi sedap lagi. Roti canai kedai A macam roti canai kedai B. Ada perbandingan. Kalau tak sama pun ada perbandingan. Ustaz pergi kat kedai nasi kandar scan, oh ya ke hak tu sama macam nasi kandar Yasmin? Dia tak sama. Dia ada kuah macam tu tapi kurang rasa rempah sikit. Kan ada perbandingan tu. Jadi kata Ibn Jauzi, kalau makhluk dia ada perbandingan baru kita boleh tanya macam mana, sebab dia ada perbandingan. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada perbandingan, nak sebut macam mananya. Jangankan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak makhluk Allah yang tidak ada perbandingan di atas dunia ni? Ada, malahan banyak. Jibril alaihissalam sayapnya 600. Nak banding dengan apa tuan-tuan?
Kita nak bayang pun tak terbayang. Apa kata Nabi SAW? Kalau salah satu sayap Jibril tu pukul dunia ni, hancur dunia ni. Dia ada 600 sayap Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, berikan untuk dia untuk terbang. Waktu tu kita dah tak boleh nak bayang dah. Okey. Begitu juga kata Nabi SAW, bila saya sampai di Sidratul Muntaha, saya nak cerita pada kamu Sidratul Muntaha ni betapa cantik, betapa indahnya Sidratul Muntaha ni. Saya nak cerita, tapi saya tak boleh cerita sebab tidak ada sebarang perbandingan bentuk di Sidratul Muntaha dengan bentuk di dunia ni. Saya tak boleh nak cakap. Dia bukan bulat, tapi dia bukan 4 segi, tapi dia bukan 3 segi. Macam mana tuan-tuan kita nak, macam mana nak bayang benda tu? Sebab tu Nabi SAW kata, saya lihat tapi saya tak boleh nak ceritakan sebab tidak ada perbandingannya di dunia ni. Itu makhluk Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi lah. Jadi sebab tu jangan tanya bagaimana, sebab kata, macam kata Ibnu Jauzi, Allah ni dia tidak ada perbandingan, dan benda yang tidak ada perbandingan, benda yang tak sama dengan semua benda dalam dunia ni, kita pun terhad apa yang kita boleh bayangkan. Okey, sebab tu jangan tanya. Duk banyak tanya jadi naik gila, kata Nabi SAW. Baik, kemudian sebagai penutupnya ni sikit saya ambil jalan selamat daripada talbis akidah iblis. Macam mana kita nak selamat? Ibnu Jauzi berkata, ada orang yang beri komen, ada orang yang mengulas, anda mencela jalan orang yang bertaklid dalam masalah usul pokok agama, juga jalan ahli kalam, lalu apakah jalan selamat daripada talbis iblis? Maksud dia apa? Dulu sebulan lepas ada kita sebut bahawasanya dalam bab akidah tak boleh taklid. Ingat kita bincang, ada kan? Dalam bab akidah tak boleh taklid. Jadi ada orang tanya Ibnu Jauzi, dia kata, kamu kata dalam bab akidah tak boleh taklid, tapi bila ahli kalam cuba nak menyelesaikan masalah ghaib dalam bab akidah, kamu tak bagi juga, dia kata. Jadi kamu nak macam mana? Orang yang ikut saja, tak fikir, dia kata itu kamu cela. Tapi orang yang fikir, okey, kalau Allah ni tinggi, tinggi mana? Nak ukur macam mana? Macam mana kita nak bajet ketinggian dia? Orang tanya macam tu pun kamu tak bagi juga, dia kata. Habis tu kita nak buat macam mana? Ini jawab Ibnu Jauzi. Dia kata jalan selamat itu adalah jalan selamat Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum baginda, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, salafus salih, iaitu menetapkan sifat-sifat sang pencipta sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menafsirkannya, dan juga tanpa mencari sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk diketahui. Tanpa menafsirkannya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada penafsiran. Benda tu memang dah macam tu, dan dia tidak ada penerangan lanjut. Cuma saja akal kita tak boleh nak faham, sebab kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih tinggi daripada kemampuan akal kita. Sebab tu kalau orang tanya saya dalam bidang Quran, orang kata, ustaz, ayat-ayat bab sifat ni muhkamat ke mutasyabihat? Saya kata muhkamat. Pandangan saya muhkamat. Sebab apa? Dia mati kat situ. Mutasyabihat ni ada pentakwilan dia lagi. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut syurga. Nabi takwilkan bagi kita. Nabi beritahu kat kita, syurga ni masya-Allah ada dia punya lembu-lembu dia. Ada Nabi sebut. Ada dia punya hati ikan paus dia, ada lembu dia, ada pasar dia, ada kemahnya, ada permatanya, ada tempat beli belah, ada belaka, ada rumah macam ni, ada rumah macam tu. Itu mutasyabihat, sebab masih boleh disamakan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa utubihi mutasyabiha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, dan diberikan pada ahli syurga makanan yang macam pernah diberikan dekat dunia, tapi rasanya tak sama, hakikatnya tak sama. Cuma saja bila ahli syurga tengok, mereka kata apa? Dekat dunia dulu pun kami direzekikan macam ni juga, tapi kat syurga lebih lagi lah, banyak lagi lah, kita kata kan. Okey, jadi itu mutasyabihat. Tapi dalam bab sifat Allah, dia habis kat situ. Allah Subhanahu Wa Taala dia maha melihat, habis kat situ. Melihat macam mana? Hak tu tak usah tanya. Maksudnya dia tidak ada sebarang penafsiran di sebalik melihat ni, maksudnya macam ni, dia tak ada. Maka kalau ayat yang dia habis kat situ, dia mutasyabihat ke muhkamat? Dia muhkamat. Wallahu alam. Pada saya itu jalan selamat lah. Kalau letak mutasyabihat, banyak panjang lagi dia punya cerita dia. Ini tak ada. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kebesaran dia. Habis cerita. Kemudian dia kata, dan menetapkan bahawasanya Al-Quran adalah kalamullah yang tidak termasuk makhluk. Dan menetapkan bahawa Al-Quran adalah kalamullah yang tidak termasuk makhluk. Yang ni sikit lagi untuk siapa tuan-tuan perempuan yang ada kesempatan. Semalam pun saya buat pengumuman, pukul 9.30 ni insya-Allah saya diminta buat perkongsian di Persatuan Al-Islah. InsyaAllah kita akan bincang sikit bab ni. Di antara tanda Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mereka menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sekarang ni soalan dia, kenapa Mu'tazilah tak habis-habis duk kata Quran tu makhluk?
Sebab di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu khalaqa kulla syai. Wallahu khalaqa kulla syai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah cipta segala sesuatu. Wal Qur'anu syai, dan Quran tu sesuatu. Maka Quran adalah makhluk. Nampak tak dia punya mantik Aristotle tu, dia pergi guna dalam dia pergi guna dalam ilmu akidah. Jengkreng tu kan. Aristotle tu bukan nabi, orang kapiak lah tu. itu di antara dia punya dia punya dalil lah. InsyaAllah nanti kita bincang sikit. Kita tidaklah melampaui kandungan ayat Al-Quran dan tidak pula berbicara tentangnya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Sungguh Ahmad Ibn Hanbal melarang seseorang berkata terkait ketetapan ini, bacaan Al-Quranku ialah makhluk ataupun bukan makhluk. Imam Ahmad tak bagi bincang macam tu. Okey, yang iaitu agar dengan tujuan dia tidak dianggap keluar dari jalan salafus soleh dan menyimpang kepada bid'ah. Sebab tu Imam Ahmad dia kata macam ni. Dia kata Quran itu adalah kalamullah, tetapi bila kita baca, suara tu suara makhluk. Kena bezakan. Perkataan tu perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila baca, tadi tuan imam kita baca subuh, masya-Allah kan. Bacaan tu siapa yang baca? Tuan imam yang baca. Imam tu makhluk lah. Suara imam tu makhluk lah. Tetapi perkataan tu itu adalah kalamullah. Apa yang susah nak fahamnya? Maka dia kata ada orang dah mula nak petikai bacaan Quran ialah dia makhluk, tetapi dia bukan makhluk, tetapi dia bukan tidak makhluk. Itu mula nak merepek-repek kata. Okey, Quran adalah kalamullah, bacaan suara tu suara makhluk. Habis cerita. Okey, wallahu alam. Saya ingat apa ni bab falsafah ni habis lah. 2 minggu lagi insya-Allah kita tak masuk bab ni dah. Kita masuk talbisul iblis terhadap golongan ibadiyah dan khawarij. Ni senang faham insya-Allah. Okey, baik, saya ingat sampai situ saja insya-Allah. Ingat minggu depan saya minta tangguh 1 hari, tapi kelas subuh ni je. Kelas tafsir kita ada macam biasa. Okay, insya-Allah minggu satu lagi tu kita sambung kelas subuh itu dia. Baik, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha